Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam agenda Wani. Rakaman khas kita lakukan di pekarangan Tok Aman Bali Beach Resort di Semerak ini, berdekatan dengan Kuala Besut walaupun berada di dalam negeri Kelantan, tetapi suasananya cukup menarik dan kita sudah bincangkan banyak perkara tentang ekonomi pesisir pantai timur ini. Tetapi apa yang boleh dilakukan lagi? Kerana kita tahu apabila musim monsun misalnya, kawasan-kawasan yang terlibat seperti dari Cerating hinggalah ke Kota Baru, orang tak akan pergi ke kataupun laut untuk menangkap ikan. Orang tidak akan ke pulau untuk bersiar ataupun beriadah ataupun melancong misalnya, kerana ombak besar, banjir dan sebagainya. Tetapi di sebalik itu, mungkin kita perlu mengubah persepsi ini. Monsun adalah peluang yang terbaik untuk kita membesarkan ekonomi, memberi hak upaya lebih banyak kepada penduduk di pesisir pantai keluar daripada kemiskinan mereka ataupun industri cara kecil-kecilan. Itu yang akan kita bincangkan, bagaimana nilai tradisi masyarakat pantai timur, pesisir pantai ini perlu dikekalkan, dalam masa yang sama ekonomi dapat ditingkatkan. Saya tidak kesorangan, rakan saya sejak sekian lama tak berjumpa, Profesor Dr. Abu Hassan Nasbullah, Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan juga Warisan Industri Malaysia Kelantan. Saya rasa inilah orangnya apabila kita bercerita tentang introduksi saya tadi. Prof, saya dah berkampung di sini sejak beberapa hari lalu dan kita sudah berbincang dengan orang kampung dan juga pakar-pakar ekonomi, pengkaji sosial dan sebagainya. Ini juga yang mereka ungkapkan. Eksploitasi ataupun tumpuan khas kepada kawasan ini tidak memberi impak sepenuhnya. Masih berskala kecil, masih agak-agak berwas-was dan tidak dirasai oleh penduduk dan juga wilayah. Dan akhirnya setiap kali dilakukan pemantauan, dilakukan projek dan sebagainya, perkara yang sama dapat dilakukan. Tetapi tidak menganjak cara berfikir, cara bertindak, cara melakarkan projek di kawasan ini. Okey, pada pandangan saya sebenarnya kita khususnya di Malaysia, tidak kira sama ada di Semenanjung ataupun juga di Sabah dan Sarawak, kita telah dianugerahkan satu lingkaran ekonomi yang sangat kaya, yang sangat mewah dan yang sangat tersendiri. Saya ambil cara yang paling mudah. Jika di negara-negara berhawa sejuk, di negara-negara Eropah khususnya, mereka begitu merayakan, mereka begitu meraihkan musim monsun ataupun musim sejuk mereka, di mana setiap orang daripada kita dari Malaysia akan pergi bercuti di Switzerland, di Jerman, nak merasakan salji, kita nak melihat macam mana salji itu keadaan sebagainya. Dan sebab itulah ekonomi di Eropah yang kita sebut sebagai ekonomi internal, iaitu domestik internal. Walaupun domestik itu sudah pun di dalam, tetapi mereka masih ada internal domestik, iaitu di kawasan kampung, jajahan dan sebagainya begitu maju di Eropah, bermula daripada kurun ke-18 lagi. Dan rupa-rupanya di tanah air kita, kita ada satu pesisir yang kita sebut sebagai pesisir pantai Laut Cina Selatan, yang sebenarnya sejak saya bersama dengan masyarakat di daerah ini, bermula daripada Jun 2014, apabila Universiti Malaysia Kelantan telah membawa saya ke sini, maka saya sendiri berfikir bahawa inilah kawasan yang paling kaya di daerah di negara Malaysia ini, iaitu kita sebut sebagai pesisir monsun. Kerana itulah saya terus memperkenalkan aktiviti untuk merayakan monsun ini. Dulunya apabila kita sebut monsun, kita merasakan ketakutan, sejuk, prasangka, wasangka dan sebagainya. Dan masyarakat kita berkembang dari aspek prasangka, wasangka terhadap musibah dan segala macam, dan mereka tidak berkembang. Sehingga mereka pun tidak berani untuk pergi ke laut. Kenapa mereka tidak berani pergi ke laut? Sebab ancaman monsun tadi. Dan langsung mereka tidak terfikir bahawa bagaimana untuk memajukan ekonomi ketika monsun, seperti bagaimana nak melajukan pendapatan mereka dengan wujudnya pembinaan kapal-kapal yang lebih besar, dengan kumpulan pengusaha pertanian ataupun peternakan ataupun juga nelayan yang lebih besar dan sebagainya. Mereka tidak terfikir akibat ancaman. Sebab itulah kita mula-mula sekali kita memindahkan 3 persepsi, 3 transformasi. Pertama, transformasi budaya. Di kawasan monsun inilah lahir semua budaya yang ada di negara kita. Wayang kulitnya, dikebaratnya dengan rumah-rumah yang luar biasanya, ukirannya, makyongnya, semua pengukir, pembuat kapalnya. Malah katakan semua pengukir berada di daerah monsun. Di Bacok, di Tumpat, di Tawang, di Besut, di Kemaman. Betul. Jadi ini adalah daerah ekonomi tradisional yang sangat luar biasa dan kita sedikit mengabaikannya.
Lalu saya berfikir, kerana itulah kita memperkenalkan, pertama kalinya kita memperkenalkan festival budaya dahulu. Sebagaimana jika di Eropah mereka ada festival budaya musim sejuk mereka, maka kita memperkenalkan festival monsun. Di dalam festival monsun kita meraihkan 3 kekuatan. Pertama, usahawan monsun. Sebab ketika usahawan monsun ini, sebab ketika monsun lah munculnya penjual nasi lemaknya, penjual pulut ikan bakarnya, penjual Maggi ketamnya, penjual teh tariknya. Sebab di sini mereka dahaga. Mereka lapar ketika cepat monsun. Lapar, sejuk ya. Sejuk. Tetapi kita tidak merayakannya dan tumbuhlah ekonomi yang berbagai ini. Termasuklah chalet-chalet ini. Kalau kita datang ke daerah ini, amat jarang orang akan kata kepada kita, ada tak sebuah rumah untuk disewa di kawasan penanaman sawah padi. Sebab mungkin mereka lakukannya di Kedah dan sebagainya. Tapi sebaik mereka datang ke sini, mereka akan bertanya 2 perkara. Pertama, ada tak di kawasan pantai? Maka kawasan pantai adalah kawasan tadahan ekonomi monsun. Kawasan tadahan ekonomi monsun yang sangat mewah, yang sangat luar biasa. Maka saya memperkenalkan festival monsun dan akhirnya kita sekarang ini dalam merancang. Seandainya disambut oleh ahli politik lagi baik. Iaitu kita merancang untuk mewujudkan satu lingkaran monsun city atau kota monsun. Bermasuk di koridor monsun. Bermasuk sepanjang pantai Laut Cina Selatan ini kita deklarasikan sebagai kawasan ekonomi baru dalam pada perkembangan ECER. Jadi selain daripada Universiti Malaysia Kelantan boleh memainkan peranan seperti mana yang kita sudah memainkan peranan sekarang ini, kita boleh menaja kembali kebangkitan usahawan-usahawan monsun yang baru. Terutama sekali di kalangan golongan muda. 68% penduduk di kawasan monsun, demografinya adalah golongan baru. Golongan muda. Yang menjadi pengundi sekarang ini, yang menentukan semua isu-isu politik di negara kita. Sebenarnya orang tidak nampak sekarang ini orang bercakap tentang kawasan urban lah yang menentukan politik. Sebenarnya tidak. Penduduk di kawasan monsun ini begitu besar sekali demografi penduduknya. Sebab ini adalah kawasan ekonomi tradisional yang muncul ketika zaman empayar lagi. Mereka berkampung-kampung mempunyai populasi penduduk di kawasan pantai ini. Jadi kita berharap dengan adanya tekanan ataupun juga kepercayaan baru, kita boleh mewujudkan gerakan untuk creative futures, iaitu membangunkan industri kreatif yang merupakan ekonomi ketiga terbesar sekarang ini. Itu dari sudut ekonomi. Tetapi dalam konteks ekonomi, di bawah itu pelbagai lagi yang boleh kita ataupun zoom ke bawah. Misalnya industri kraft tangan. Di sinilah pusatnya. Saya rasa yang terbaik Songket adalah di Terengganu. Pembuat kapal, pembuat sampan adalah di Terengganu dan Kelantan. Pembuat perak begitu juga. Dan mereka yang ingin bersama-sama dalam memelihara khazanah negara ini. Tetapi generasi baru tidak berminat. Apa isu di sebalik itu? Sebenarnya, Prof, sebelum Prof respon, kita perlu rehat sebentar. Kita jumpa lagi selepas ini. Bercerita tentang pesisir pantai, ekonomi pesisir pantai monsun ini, saya rasa dari Kuantan atau kalau jauh lagi dari Endau Rompin di bawah sana hinggalah ke Kota Baru, saya rasa koridor ini begitu kaya dengan hasil, dengan guna tenaga, dengan mineral dan juga oil and gas di sini juga. Begitu juga budaya, dan budaya saya rasa tidak boleh dipisahkan dengan Dr. Hassan Nafsubullah. Bila cerita tentang wayang kulit, Dikir Barat dan juga Songket, mereka yang terlibat dengan industri cottage ini, saya rasa inilah pusatnya. Tetapi kita tidak melihat sebagai satu peluang ekonomi yang perlu diperbesarkan. Mungkin dalam konteks negara moden hari ini, pembangunan negara tanpa jiwa adalah satu kekecewaan berbanding dengan tamadun-tamadun lama kalau kita lihat di Eropah dan juga mana-mana di Indonesia sekalipun. Tetapi inilah yang boleh kita tidak terlambat lagi, Prof. Bagaimana Prof melihat mungkin koridor ekonomi monsun ini termasuk tentang itu juga? Saya berpercaya terhadap semua pemikiran-pemikiran berkenaan ekonomi kurun ke-21. Jadi jika kita melihat pertumbuhan ekonomi kurun ke-21 yang telah pun dipercayai oleh sekalian banyak negara dari Jepun, Korea sampailah ke negara-negara lain. Saya ambil contoh yang terdekat adalah yang terbaik untuk kita menjadikan model dia adalah Estonia. Sewaktu Estonia berada di dalam pemerintahan komunis, ketika itu kawalan ekonomi mereka berpusat di kawasan urban, di kawasan sentral, iaitu di kawasan bandar-bandar utama yang dibangunkan oleh pemerintah ketika itu. Dan GDP ataupun keluaran dalam negara kasar atau pendapatan bagi keseluruhan rakyat Estonia ketika itu cuma maksimum $5,000 untuk setahun. Sebaik sahaja Estonia telah bebas daripada negara komunis, mereka telah merdeka,
dan mereka telah memperkenalkan satu konsep ekonomi yang disebut sebagai creative economy ataupun gig economy dengan izin. Lalu akhirnya dalam tempoh 5 tahun sahaja, bermula daripada 2002 sehinggalah 2007, ekonomi di Estonia telah berkembang dengan luar biasa sehingga keluaran dalam negara kasar mereka telah pun mencecah 17 hingga 19,000 US dollar. Mereka cuma bergantung kepada kraft tangan, kebudayaan, teater, muzium dan segala muzik, elemen-elemen yang kita sebut ekonomi tradisi tadi, ekonomi kreatif tadi. Dan kita harus mengambil teladan ini kerana kebanyakan ekonomi kita dikawal oleh monsun. Sebab itu kita tengok kalau kita ambil ekonomi moden sekalipun, okey, ekonomi mineral sekalipun ataupun earth industri berasaskan hasil tanah, sumber bumi, seperti iron industry dan sebagainya, juga datang dari kawasan monsun ini. Kalau kita tengok kenapa kita membina industri earth science, ataupun iron industry di Kuantan, kita ada petrol dan gas di seluruh pantai di hinggalah ke ini, Kelantan, hinggalah ke Kelantan ini. Ini menunjukkan bahawa di sinilah pusat tamadun dari awal lagi. Sejak daripada zaman Empayar Majapahit, Sriwijaya dan Melaka, Cihtu, Tuban Kota dan sebagainya, di sinilah empayarnya itu berpusat di kawasan pantai ini. Dan di sinilah tumbuh pelbagai budaya. Saya bersyukur kerana Universiti Malaysia Kelantan telah membangunkan sebuah fakulti yang menguruskan hal ini, iaitu Fakulti Teknologi Kreatif yang saya pimpin sekarang ini dan warisan. Dan ekonomi ini sangat besar. Contohnya saya ambil wayang kulit sahaja. Wayang kulit itu sendiri sudah boleh diniagakan persembahannya. Daripada imej-imej wayang kulit itu boleh dihasilkan cenderamata bersifat kraft dan sebagainya, juga besar ekonominya. Yang ketiga, wayang kulit itu boleh dipentaskan dalam bentuk baru seperti color cinema di televisyen, menjadi kandungan televisyen, filem dan animasi dan sebagainya. Yang ekonomi dia kita tahu tidak mungkin tercabar oleh mana-mana ekonomi. Sebab itulah Amerika, Korea Selatan mengawal ekonomi hiburan ini. Dan wayang kulit boleh menjadi bahan ini. Dan wayang kulit yang sama pula boleh menghasilkan kostum, perniagaan tekstil, perniagaan sebarang-barang alat perhiasan dan sebagainya yang kita boleh perkenalkan sampai ke peringkat antarabangsa. Dan wayang kulit itu juga boleh dipersembahkan secara lebih besar ekonominya yang kita sebut sebagai ekonomi rekreasi. Iaitu wayang kulit menjadi alat persembahan seperti mana juga persembahan di Pajajaran. Art festival kalau kita boleh buat pesta besar-besaran. Kalau kita pergi ke Jogja, maka pasti kita pergi ke Prambanan. Semua orang melihat wayang kulit. Dan kita juga boleh lihat. Jadi ekonomi ini billions jumlah dia. Jadi sekarang kita berharap semua orang memberi perhatian terhadap ekonomi kreatif ini. Kenapa seluruh dunia telah menubuhkan jawatan kuasa, kementeriannya dan sebagainya untuk mengawal, membangunkan dan menguruskan transformasi ekonomi baru yang berasaskan ekonomi kreatif. Dan saya percaya daerah monsun yang sekarang ini, sekali kita datang kita tengok, wah, miskinnya mereka, naifnya mereka. Betul tak mereka makan pulut dengan ikan kering sahaja? Mereka tak pernah kenal makanan-makanan moden? Tidak sebenarnya. Mereka mempunyai kekayaan. Cuma terserah kepada kita bagaimana nak menderu mereka untuk membangunkan ekonomi. Kita perlu rehat kedua, Dr. Abu Hassan. Selepas ini kita akan melihat kaitan dengan warisan dan juga pembangunan sumber manusia. Kerana kita perlu mewariskan perkara ini dengan anak-anak muda. Jika anak-anak muda tidak orang kata pun terpanggil, tidak dihak-upayakan dengan ilmunya, dengan wawasannya dan juga visi apa yang mereka mahukan untuk meneruskan kehidupan mereka, menimbulkan potensi kehidupan mereka, biarpun mereka tidak berpelajaran tinggi, tetapi ada seperti mana yang Dr. Abu Hassan katakan tadi. Kita rehat sebentar. Bertemu kembali di pekarangan Tok Aman Bali Beach Resort. Sempena kita berada di Kuala Besut ini, saya tidak kesorangan. Profesor Dr. Abu Hassan bercerita tentang koridor monsun dan juga ekonomi monsun ini. Sangat cukup menarik dan saya rasa kena pada tempatnya, kena dengan khalayaknya. Dan kita lihat sepanjang pantai Kuala Besut ini, Dr. Abu Hassan, begitu indah tetapi tidak terjaga. Depan sana di Kuala Besut agak kotor suasananya. Begitu juga di Pulau Perhentian, bagaimana kita dapat mewarisi keadaan itu yang ada hari ini, indah, koral yang cantik dan sebagainya, tetapi mungkin satu ketika akan hilang jika sustainability-nya tidak dijaga, environment yang tidak dijaga, pelupusan sisa pepejal, sisa
makanan tidak dijaga dan sebagainya. Tetapi inilah perlu dapat diwariskan kepada anak-anak muda kita. Saya percaya jika kita betul-betul mendedahkan, memberi informasi kepada setiap ruang masyarakat kita, daripada ahli politik kepada para cendekiawan, dari cendekiawan kepada budayawan, khususnya kepada masyarakat. Sebenarnya di daerah monsun, kalau kita ambil paling pendek lah, iaitu dari sepanjang negeri Kelantan sampai ke negeri Terengganu, iaitu kita berhentilah dekat di Marang, Kemaman, maka dia telah pun memperuntukkan lingkaran kerjaya. Saya percaya lingkaran kerjaya lebih daripada 20 hingga 30 ribu boleh diisi di kawasan ini. Pertamanya yang kita sebut sebagai industri kecil dan sederhana. Industri kecil dan sederhana yang terlibat di kawasan pasaran monsun adalah industri yang berasaskan pertanian tadi, iaitu berasaskan ikan, berasaskan tumbuh-tumbuhan, berasaskan segala macam yang sudah mewujud sejak asal daripada kawasan monsun ini. Yang keduanya adalah industri kreatif, yang kita sebut sebagai industri terbesar yang boleh membekalkan pekerjaan luar biasa dan kekayaan ekonomi luar biasa. Dan yang ketiganya adalah industri yang melibatkan industri-industri yang lebih besar seperti industri gas, industri perumahan, industri hartanah dan sebagainya, termasuklah industri perhotelan. Jadi tiga-tiga industri ini membekalkan kejayaan banyak. Cuma saya ingin menyeru kepada setiap ahli masyarakat, khususnya kepada generasi baru, mereka sebenarnya tersalah faham terhadap percaturan menguasai dunia di dalam kurun ke-21. Apabila kita sebut percaturan menguasai dunia, ramai yang berfikir, kita berhijrahlah ke bandar-bandar besar, kerana di situlah kita mendapat peluang mendapat pekerjaan. Sebenarnya kita tidak mendapat peluang pekerjaan, kita cuma mendapat peluang untuk mendapat sedikit pendapatan yang sangat rendah. Sebagai satu contoh, pengembaraan ataupun migrasi anak-anak muda di kawasan monsun ke Kuala Lumpur, ke Pulau Pinang dan ke beberapa bandar besar. Saya percaya dengan pandangan yang diberikan tadi bahawa pendapatan mereka secara bersihnya hanyalah 300 sebulan. Setelah ditolak dengan kos dan dia sebagainya. Poket tinggal ini dalam poket itu juga. Malah mungkin ada yang berhutang pun. Defisit lagi. Defisit. Tetapi jika dapat mereka usahakan, saya mengambil sebagai satu contoh, chalet-chalet kecil saja, iaitu kawasan rumah-rumah tamu yang kecil daripada tanah-tanah milik keturunan milik warisan keluarga mereka. 3 chalet untuk satu hari adalah sebanyak RM100 untuk satu bilik. Maka mereka akan dapat 300 satu hari. Dan secara purata mereka mendapat 9,000 satu bulan. Jadi secara tidak langsung dengan 9,000 satu bulan belum terlibat lagi industri makanan. Industri kreatif yang kedua. Contoh kita ambil Maggi Ketam. Satu mangkuk Maggi Ketam berharga RM11. RM12. RM12. Naik sikit. Okey. Bayangkan kalau 100 orang makan untuk satu minggu, mereka sudah pun memperoleh RM1,200. Okey. Di waktu yang sama, di restoran mereka jual pula keraf-keraf yang bersifat tembaga, yang bersifat perak, songket dan sebagainya. Mereka memperoleh perolehan yang lebih besar. Maka akhirnya secara purata pendapatan minimum, jikalau anak-anak muda ini percaya dengan pernyataan kita bahawa industri kreatif adalah industri paling penting, industri monsun adalah industri yang memberi kekayaan. Dia punya pergolakan persepsi, Doktor. Kalau kita lihat penghasilan songket misalnya, di Terengganu ini adalah kehebatan songketnya. Kalau proses songket mengambil masa berapa bulan, kalau yang paling mahal saya tahulah yang industri yang hebat-hebat, jenama-jenama yang hebat ada sampai 35,000 sekeping itu. Yang paling murah sekitar 200. Itu pun dilihat bagaimana ketelitian pembuatan. Dan ini tidak dijadikan sebagai satu yang cool bagi anak muda. Nak mengadun warna, nak menyulam songket dan perkara itu remeh. Tetapi nilai itu begitu, bukan, kita belum cerita pasal warisan dan juga roh negeri tersebut, tetapi dari sudut nilai ekonomi, tetapi anak muda tidak minat dengan perkara ini. Saya ambil satu contoh, sudah ada seorang rakan dan dia pun orang media pun, dan sekarang dia jadi pengedar bedak sejuk yang sangat terkenal. Okey, satu kati bedak sejuk adalah RM4. Daripada satu kati bedak sejuk, dia dimasukkan di dalam package ataupun cara baru untuk menjualnya, package-nya yang baru dengan botol yang uniknya, dan dia dijual antara RM60 hingga RM100. Jadi dia mendapat untung 300% daripada harga asal bedak sejuk tersebut. Dan begitu jugalah kain songket ni. Saya berpercaya kalau kita tak mampu sekalipun untuk memulakan usahawan ini, tak mampu untuk menerbitkan ataupun mengeluarkan, menenunkan kain songket kita sendiri, kerpuk kita sendiri, kita boleh menjadi pengedar. Cuma yang saya ingin sebut kepada anak muda di kawasan Pantai Timur ini, percayalah ekonomi monsun ini sebenarnya sudah menguasai tanah air ini.
Siapa yang tak makan kerupuk di Malaysia? Siapa yang tak makan sambal daging atau serunding? Serunding daging. Serunding ayam, daging, ya. serunding ayam Serunding dan ikan, sebagainya ya. di Malaysia. Bila sampai je Kelantan, orang akan tanya, ada tak boleh beli tak cadar? Toto. Maka itulah ekonomi monsun di sini. Sekarang ini ekonomi kekabu. Dia bantal kekabu pula. Katanya bantal kekabu itu boleh merawat fikiran lah. Bila berada tidur atas bantal kekabu sehat. Ini ekonomi paling besar. Dengan RM10 bantal kekabu, jika kita jual katakan 200 bantal kekabu, sudah pun RM2,000. RM2,000 tak mungkin kita boleh dapat bersihnya di Kuala Lumpur dengan bayar rumahnya dan sebagainya. Maka saya ingin menyeru kepada golongan muda, kita jangan gairah mempercayai bahawa kita akan berjaya dengan kita mendapat gaji yang orang beri. Tetapi kita harus percaya kita akan berjaya dengan usaha kita sendiri. Sebab saya ingin mempelopori, menggalakkan semua orang terlibat dengan usahawan di kawasan monsun ini. This is, dengan izin, this is the biggest economy region yang ada di negara kita, dan kita ajak semua datang. Kalau tak percaya, buka je satu kedai sebagai percubaan. Kita jual keropok bersama dengan cenderamata lain, dan kita tengok pendapatannya berapa. Dan saya percaya. Okey, kalau Dr. Abu Hassan, kita lihat di UMK sudah menubuhkan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, dan Dr. bercerita tadi tentang festival monsun. Kita sudah tahu ada Monsun Cup kapal layar di Kuala Terengganu, tetapi bukan setakat itu sahaja. Sepanjang bulan 9 hinggalah bulan 3 akan datang, itu adalah satu koridor masa yang begitu panjang, boleh dimanfaatkan, bukan hanya berada di rumah, tidak ke laut ataupun tidak berniaga kerana musim bah dan sebagainya, tetapi itu adalah nilai ekonomi. Saya nak mengambil sedikit fikiran yang berbeza sedikit daripada mungkin orang di luar sana. Kita harus bersyukur kerana kita diberi monsun, kerana tiba-tiba di dalam dua period, musim kemarau dan musim monsun, manusia dilambatkan pergerakan. Sebab itu ekonomi dia kuat. Jadi ketika musim monsun, orang tak boleh laju. Sebab dengan hujannya. Slow pace, jadi slow. Bila slow, maka banyak perhentian yang mereka berhenti. Di restoran sahaja, mereka berhenti 6 kali sehari. Maka kita tengok ini kuasa ekonomi yang sangat besar, dan mereka terpaksa berhenti di kedai-kedai dan sebagainya. Lalu Universiti Malaysia Kelantan, khususnya Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, ketika mengambil inisiatif ini, ketika mengambil prakarsa ini, di mana kita melihat perlunya ada satu gerakan terancang untuk merayakan monsun, untuk menghilangkan ketakutan terhadap monsun. Lalu kami mengadakan festival ini, adalah festival keusahawanan, di mana pada festival keusahawanan ini bukan sahaja berkaitan dengan monsun itu difilmkan, monsun itu dianimasikan, monsun itu dijual secara cendeраmatanya, dengan t-shirt monsunnya, dengan songket monsunnya, dengan kasut monsunnya, dengan segala reka cipta monsunnya. Tetapi juga untuk memberitahu kepada masyarakat sepanjang 6 bulan monsun ini adalah suatu kuasa ekonomi yang betul-betul dianugerah Tuhan kepada kita apabila setiap individu berada di dalam. Jadi internal ekonomi itu begitu tinggi. Individu tidak bergerak keluar. Individu berada di dalam. Jadi kita sekira pada musim kemarau kita jual 10 pack keropok, maka saya percaya di dalam musim monsun akan bertambah 2 kali ganda, iaitu 20 pack keropok. Sebab masyarakat pembelinya berada di dalam. Mereka tidak bergerak. Tetapi bila musim panas, mereka bergerak. Mereka pergi bercuti di tempat lain. Orang kata pun fikirkan satu ketika nanti, mungkin dalam masa terdekat ataupun masa sederhana ini, ada monsun festival. Misalnya kalau di Borneo Jazz Festival, Borneo Forest Festival, seantara dunia tahu tentang festival muzik tersebut. Tetapi mungkin monsun dengan cara warisan dan juga keunikan budaya masyarakat Matai Timur ini, Melayu, Islam dan sebagainya, boleh dijual ke peringkat global. Dr. Saya ambil sedikit 30 saat ni, saya ambil peluang ini dalam masa terdekat. Kami telah menghasilkan jenama monsun. Monsun Film, Monsun Band. Jadi kumpulan Monsun Band akan melancarkan album pertama dia. Sempat promosi. Tidak lama lagi. Sebab meraihkan monsun lah. Kita akan panggil Monsun Band ke Esra Wani, agenda Wani dan program-program yang lain. Terima kasih Profesor Dr. Abu Hassan Hasbullah, Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan juga Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Kita akan berkunjung ke Kelantan. InsyaAllah ada kolaborasi Smart Partnership
ataupun perkongsian bijak dengan UMK, insya-Allah jika diberi peluang, dan banyak lagi yang boleh kita explore bersama dengan pihak UMK. Kita suka kerjasama strategik dengan pihak akademik kerana mereka berdasarkan fakta, berdasarkan penyelidikan dan juga findings tentang masyarakat tersebut. Terima kasih. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform yang kami sediakan, dan jangan lupa bersama astroawani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah. Terima kasih, kita jumpa lagi. Okay.